Sembahyang itu tiang agama. Maknanya kalau sembahyang kita tu elok, sembahyang kita tu comel, dia akan mempengaruhi segala urusan kehidupan seharian kita. Termasuklah akhlak peribadi kita mempengaruhi dengan sebab sembahyang. Kalau tuan-tuan tengok, ada orang dia ada perangai dia bagus saja. Nampak ni? Perangai dia comel, beradab. Itu tanda-tanda orang yang jaga sembahyang dia. Nampak ni? Kalau tuan-tuan tengok orang ni perangainya huduh sungguh. Biar pakai kopiah pun, biar pakai jubah pun, tapi perangai huduh. Suka mengumpat orang, suka fitnah, mulut jahat. Nampak ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, waktu ini Allah beri kesempatan untuk sama-sama kita duduk hadir dalam masjid, dalam rumah Allah, menjadi tetamu dia. Kita minta sungguh pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lalui malam ni Allah ganjarkan pahala yang sangat besar. Kerana setelah 3 bulan, hampir 4 bulan kita berada di rumah masing-masing, kita tak dapat datang ke masjid dengan sebab PKP ni. Jadi itu sebenarnya ujian Allah Ta'ala pada orang yang beriman. Bagi orang beriman pada Allah, bila disekat ataupun dihalang ke masjid, ini satu benda yang mendukacitakan. Ini satu benda yang berat kita nak terima, orang beriman lah. Adapun bagi orang yang tak beriman pada Allah, imannya lemah, sekat halang ke masjid ke tak halang ke sama je. Sama je. Tapi orang beriman ni ujian berat pada dia, sebab kita ulang-alik kita ke masjid. Betul tak? Sebab tu Nabi kan sebut dalam hadis, Nabi kata, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu ni tengok ada orang laki-laki ni, dia ulang-alik, dia selalu datang ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kamu kena bersaksi bahawa dia ni orang beriman pada Allah. Allah Ta'ala menyifatkan orang yang selalu ke masjid ni orang beriman. Jadi tiba-tiba bila ada wabak COVID-19 dan dilaksanakan perintah kawalan pergerakan, semua tempat tak boleh pergi, termasuk masjid, menyebabkan kita orang beriman ni rasa susah hati. Betul tak? Dan Alhamdulillah, waktu ini wabak itu makin hari makin beransur hilang, dan akhir sekali kita dibenarkan semula untuk ke masjid. Itu pun terikat lagi dengan SOP yang tertentu. Dan ini pun sudah cukup menggembirakan bagi orang yang beriman pada Allah. Cumanya yang duka cita sikitnya, bila masjid ni dibuka lambat sikit daripada sektor lain. Itu masalah dia. Kita grup ustaz-ustaz ni,
Memang kita ada bincang sebenarnya untuk panjangkan perkara ini kepada pihak kementerian yang terlibat. Sebab sebelum daripada ni kita tengok bahawa sektor-sektor yang lain seumpama mall ataupun panggung wayang, tempat-tempat yang kita kategorikan sebagai high risk, risiko tinggi sebab tempat tu crowded, orang ramai, dibuka lebih awal daripada masjid. Tapi terikat dengan SOP yang tertentu. Kita duk bincang bahawa rupanya masjid ni sebenarnya orang tak payah takut pun nak buka awal, sebab masjid ni confirm tak crowded punya. Sebab orang tak datang masjid kecuali hari Jumaat. Betul tak? Tu dia. Hari-hari biasa pun gitulah juga, tak perlu dibimbangi sangat. Jadi alhamdulillah cadangan ini mungkin didengari, suara ini didengari, dan akhir sekali pintu masjid itu dibuka walaupun masih lagi terikat dengan SOP. Jadi itulah kehendak daripada Allah Azza wa Jalla yang memberikan khabar berita gembira bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cumanya bila diberi kesempatan seumpama ini, tuan-tuan kalau boleh istiqamahlah datang ke masjid. Sebabnya ialah bila mana kita Allah Ta'ala, bila kita tak bersyukur pada nikmat Allah, Allah tarik balik, itu je bendanya. Sebelum daripada ini, betapa ramainya orang yang memang liat, susah nak ke masjid untuk berjemaah, duduk sekejap dalam majlis ilmu. Tiba-tiba bila berlaku satu wabak yang menular hari ini, Allah Ta'ala tarik balik nikmat tersebut, menyebabkan kita seorang pun tak dapat datang ke masjid, termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tahun ni lah paling, orang kata paling tragis, sebab masing-masing duduk dekat rumah. Namun di sana sebenarnya ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan sendiri tahu apa hikmah dia, kita sempat merasakan semuanya. Alhamdulillah. Jadi itu sebagai mukaddimah lah, mukaddimah. Saya pun lama tak ceramah depan orang ni. Depan kamera rajin lah, depan orang. Ni orang belakang ni tau. Baik, kita sambung muka surat hari tu, muka surat 90, perenggan yang ke-12 tak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan dalam sembahyangmu. Kita masih lagi di dalam bab adab-adab mengerjakan semayang. Dia semayang ni ada adab yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau seseorang tu tak beradab dalam semayang dia, bagaimana dia boleh beradab dalam seluruh kehidupan dia? Sebab kita tahu bahawa semayang ni dia asas. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Maknanya kalau semayang kita tu elok, semayang kita tu comel, dia akan mempengaruhi segala urusan kehidupan seharian kita. Termasuklah akhlak peribadi kita mempengaruhi dengan sebab semayang. Kalau tuan-tuan tengok, ada orang dia ada perangai dia bagus saja. Nampak ni? Perangai dia comel, beradab. Itu tanda-tanda orang yang jaga semayang dia. Nampak ni? Kalau tuan-tuan tengok orang ni perangainya huduh sungguh. Biar pakai kopiah pun, biar pakai jubah pun, tapi perangai huduh. Suka mengumpat orang, suka fitnah, mulut jahat. Nampak ni? Walaupun dia berserban besar bakul sekalipun, itu menandakan bahawa semayang dia tu tak comel. Sebab orang yang semayang comel ni dipelihara oleh Allah Ta'ala kehidupan dia. Dah sungguh.
Haji ni suka cakap buruk orang. Tu tanda semayang dia tu tak comel. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya semayang yang kamu buat, kamu laksanakan itu mencegah kamu daripada buat perkara keji dan perkara mungkar. Orang yang semayang, dia akan tolak perkara yang mungkar dalam hidup dia. Dia tak akan makan haram. Dia tak akan berzina. Dia tidak akan dedah aurat. Dia tak akan mengumpat fitnah orang. Suka-suka hati dia tak ada. Bahkan dia akan menjaga perilaku adab dia. Kerana solatnya begitu berkualiti. Jadi betapa ramai hari ni orang yang semayang, adab dia tak ada. Agama Islam ni ialah satu agama yang penuh dengan adab-adab yang diajar oleh Nabi SAW. Sehingga adab ini menjadi kewajipan dalam hidup kita. Batu ilmu yang wajib dibelajar ada 3 perkara yang disebut sebagai fardu ain. Yang pertama ilmu akidah, orang panggil ilmu tauhid. Yang kedua ilmu apa? Tuan-tuan ni duduk di rumah lagi ke? Terkesan dengan PKP, stay at home. Awak duduk kat masjid, ustaz mengajar tanya jawab. Yang kedua ilmu mana? Ilmu fiqh. Ataupun dipanggil ilmu fiqh, ilmu syariah. Boleh tu. Ini wajib mengaji ni, siapa pun awak. Awak doktor ke, pilot ke, tok siok ke, jurutera ke, engineer ke, anda awak lah. 3 ilmu ni wajib belajar atas tiap-tiap batang tubuh orang Islam. Tak belajar dosa. Dosa dia bukan kecil besar. Ada orang tak belajar sebab dia kata, saya bukan jurusan agama ustaz. Dia bukan kira jurusan apa ni. Dikira pada awak Islam, 3 benda ni wajib belajar. Ilmu akidah, ilmu fiqh, yang ketiga ilmu adab. Ataupun nama moden dia ni orang panggil tasawuf. Adab tu. Akhlak, adab wajib belajar. Batu Islam ni agama yang penuh dia ajar dengan adab. Bukan setakat semayang saja. Tapi dalam urusan kehidupan yang lain, dia ajar adab oleh Nabi SAW. Nak masuk bilik air pun ada adab. Tuan-tuan carilah mana-mana ajaran, mana-mana agama dalam dunia ni. Nak masuk bilik air pun ada ajaran ni, ada adab dia. Tak boleh masuk ikut dan. Nak masuk kaki kiri. Keluar kaki kanan. Agama Kristian ada ajar adab ni? Tak ada. Nak jima isteri ada adab dia. Nak makan minum ada adab dia. Kalaulah dalam urusan masuk jamban, keluar jamban pun ada adab dia. Nak tidur, bangun tidur ada adab yang diajar oleh Nabi SAW. Termasuklah juga dalam urusan kepimpinan negara. Mesti ada adab dia. Kalaulah dalam bab-bab seumpama ini ada adab, takkanlah dalam bab yang paling besar iaitu semayang tak ada adab. Maka dengan sebab itu ulama-ulama dia karang kita beritahu adab-adab nak semayang. Bahkan ini yang paling penting. Sebab semayang ini tiang agama, dia asas pada segala-galanya. Awak kerja apa pun tak semayang, bodoh sampai ke mati, Allah Ta'ala masuk dalam api neraka. Pangkat besar mana pun, awak jadi raja ke, awak jadi Perdana Menteri ke, kalau tak semayang, musuh Allah, musuh orang beriman. Kita nampak musuh kita perampok tak? Kita nampak musuh kita ni orang yang curi tabung masjid tak? Kita nampak musuh kita ni ialah COVID-19 tak? Sebenarnya musuh yang paling besar di sisi Allah, orang yang tinggal semayang. Bahkan orang inilah yang akan diazab oleh Allah Ta'ala dalam neraka Saqar. Masuk hari, bila bangkit hari kiamat, Allah tanya orang ini, ma salakakum min fis saqar? Apa yang menyebabkan kamu kena bakar dalam api neraka Saqar? Lalu jawab orang-orang yang masuk dalam neraka ni, lam nakun minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tak semayang. Apa tu? Ada semayang ni musuh Allah. Kita haram salam cium tangan dengan orang yang tak semayang. Haram buat bini orang yang tak semayang. Haram jadikan dia ni sebagai idola kita kalau tak semayang.
Tak boleh hormat orang tak semayang ni. Kita oleh-oleh ada hormat orang tak semayang. Atas nama majikan. Atas nama pemimpin. Atas nama apa lagi? Kawan-kawan. Tak boleh. Orang tak semayang ni musuh Allah. Nah. Ni ada pula orang tak semayang, awak buat jadi menantu. Sebab apa? Kaya. Kerja sedap. Semayang jarang-jarang. Buat jadi menantu. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Jadi semayang ni asah. Waktu tuan-tuan kalau tuan-tuan majikan nak ambil pekerja, syarat dia cari hak semayang. Kalau kita ni nak cari majikan, syarat dia cari hak jaga semayang. Nak cari menantu, cari hak jaga semayang. Nak cari isteri, cari hak jaga semayang. Nak cari suami, cari jaga semayang. Termasuklah juga nak cari pemimpin, cari hak jaga semayang. Nak cari Tok Imam? Memang Tok Imam kena jaga semayang. Tok Imam tak jaga semayang, Tok Imam korok apa? Jaga semayang. Jadi nak semayang ni, jaga semayang, dia kena ada adab dia. Antara adab-adabnya, kita dah sebutkan sebelum daripada ini, antaranya bacalah surah-surah yang masyhur atau surah masyhur pula. Surah-surah yang sesuai di dalam sembahyang. Mengikut masa yang ditetapkan lah. Mana kalau semayang maghrib waktu singkat, jangan baca panjang. Waktu bila solat sunat, baca panjang sikit. Dan hari ni disebut pula bahawa antara adab nak semayang tu, iaitulah bila berdiri, hendaklah tunduk pandangan ke tempat sujud, kerana demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih khusyuk hatimu. Jadi antara adab nak semayang ni ialah mata tu tengok ke tempat sujud. Sebab apa mata tengok ke tempat sujud? Sebab mata ni dia menyebabkan hati kita banyak jadi kacau. Lepas tu kalau mata awak tak jaga, awak tengok ke hulu, ke hilir, tengok situ, tengok sini, hati jadi kacau. Tak? Lepas tu Allah pesan dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan dia. Tunduk pandangan. Makna jangan tengok benda yang haram. Sebab kalau awak tengok benda yang haram, hati dia kotor. Nampak? Jadi benda haram ni banyak lah. Mata ni kena jaga, bukan setakat tengok aurat perempuan saja. Termasuklah diajar oleh ulama-ulama, mata jangan tengok benda kotor. Tengok najis. Tengok bangkai. Benda ni merosakkan hati, melemahkan ingatan. Nampak? Dah tengok benda boleh. Tengok benda yang harus. Umpamanya tengok benda yang boleh pahala. Quran. Tengok Quran boleh pahala tak? Boleh pahala. Inilah satu mukjizat yang sangat hebat. Tak baca lagi. Tengok saja dapat pahala. Quran kalau awak baca boleh pahala. Tak baca lagi, tengok saja dapat pahala dah. Allah mudah nak boleh pahala dengan Quran. Tengok muka mak ayah boleh pahala. Lepas tu tuan-tuan, hak mana mak ayah duduk jauh tu, sekarang ada gambar, tengok hari-hari. Murah rezeki, berkat hidup. Boleh pahala. Tengok muka mak ayah. Tengok muka isteri boleh pahala tak? Boleh pahala. Tengok muka isteri. Isteri awak bini orang dosa semacam. Tengok muka isteri boleh pahala. Isteri tengok muka suami boleh pahala. Suami beri makan pada isteri boleh pahala. Suap isteri makan boleh pahala. Tidur peluk dia boleh pahala. Isteri salam dengan suami, sebanyak mana jari suami ada di tangan dia tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sebanyak jari yang ada pada suami. Itu penting. Jadi mata kena jaga. Tengok muka ulama-ulama, orang-orang yang saleh, wali-wali Allah, boleh pahala. Boleh pahala. Tengok muka ulama boleh pahala. Tengok muka artis Korea boleh pahala. Otokeh dia kata. Boleh pahala. Tak ada pahala, sutih habuk tak ada pahala. Tengoklah. Jadi jangan tengok benda kotor, benda apa? Macam bangkai.
Macam awak tengok najis, tengok benda-benda yang kotor, termasuklah benda-benda haram seumpama aurat-aurat perempuan. Hak ni kacau. Sebab itu waktu semayang, antara benda yang kena jaga iaitulah mata lah. Jadi kata ulama, nak semayang sunat tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Sebab apa tengok tempat sujud? Supaya mata kita ni tidak melelau ke lain. Bila mata banyak tengok benda lain, dia menyebabkan mengganggu hati untuk khusyuk pada Allah. Memang. Bila awak semayang, contoh awak semayang, Allahu Akbar, mata tengok. Itulah imam baca panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rakaat pertama molek lagi. Rakaat kedua nyetang Yasin mayang maghrib. Mata gitu tengok. Oh, ada kipas besar masjid ni. Tengok. Oh, berapa jarak ni? Betul ke cukup semeter ni? Lama kan tengah semayang awak pergi ambil tali ukur. Pergi ukur sungguh. Ada khusyuk mata tengok. Tengok cicak ada tak? Tengok cicak. Cicak duduk berjalan, awak tengok. Jadi tak khusyuk mata ni. Sebab itu ulama-ulama mengatakan bahawa di saat awak semayang, mata fokus tempat sujud ya. Bila kosong, mudah untuk hati khusyuk ingat pada Allah Jalla Jalaluh dalam semayang. Batu tempat sujud kita tu kalau boleh, bagi clear lah. Clear dengan benda-benda yang putih umpamanya. Tak ada corak sangat. Ada setengah masjid macam ni corak daun. Boleh lagi lah. Dia tak banyak sangat. Sebab setengah-setengah masjid, kapek dia tu kan, sejadah dia tu kan macam-macam corak. Kadang-kadang tengah duduk tengok tempat sujud nampak macam muka lembu ada. Betul tak? Ada? Biasa kapek daripada Turki. Hak banyak bunga-bunga tu. Kita duduk semayang tengok, macam muka binatang aja kita rasa. Hilang khusyuk. Betul tak? Batu seeloknya sunat tempat sujud kita tu plain, kosong, tak ada corak. Biasa setengah masjid dia letak kain putih depan. Betul tak? Kain putih depan. Buat masa sekarang ni oleh kerana awak tak bergantung ke masjid, sejadah bawa sendiri. Kalau boleh cari sejadah yang tak ada corak banyak macam ni, comel tu. Tak ada banyak corak sangat. Duk bunga-bunga. Macam sejadah saya ni banyak corak tapi alhamdulillah tak ada muka binatang. Tak ada muka, sekadar daun begitu saja. Tak? Yang elok je. Kerana mata ni kita bila mata kacau, itu yang menyebabkan hati pun kacau. Jaga mata. Dalam semayang bawa kena jaga mata, luar semayang tak lagi. Kalau dalam semayang tak jaga mata, luar semayang takkan jaga mata. Betul tak? Dalam semayang jaga mata, insya-Allah luar semayang jaga mata. Betul tak? Dan ustaz kalau pejam mata tengah semayang senang boleh tak? Pejam mata tengah semayang. Tengah semayang pejam mata. Awak pejam mata dalam semayang, luar semayang, pejam mata juga. Masa kuliah pejam mata tu. Mana pejam mata? Macam dalam semayang pejam mata tu. Boleh semayang pejam mata boleh. Setengah ulama kata makruh. Pasal tak nampak. Takut mari benda-benda bahaya, benda-benda binatang berbisa, kala jengking, ular, bewok, anjing mari ke. Tak? Awak pejam mata makruh lah. Setengah ulama kata sunat. Kerana apa dia? Kerana mengingatkan kita pada Allah Ta'ala. Pada asalnya semayang ni apa tujuan? Untuk ingat pada Allah. Allah sebut dalam Quran, aqimis salata li dhikri. Tunaikanlah olehmu akan sembahyang supaya kamu ingat pada Allah. Jadi kalau buka mata kita buka mata tu menyebabkan lalai, lupa pada Allah, sunat tutup mata. Yang makruh bila dalam keadaan kita semayang di tempat yang bukan masjid lah, tempat yang macam dulu kan pada pasir. Awak semayang pejam mata tak nampak binatang-binatang buah yang berbisa datang ni. Tu dia.
Boleh pejam mata buka sekejap, pejam mata buka sekejap. Jangan pejam takut lama kan. Ingatkan semayang rupanya mimpi duduk Phuket dah. Tidurlah semayang. Tengok. Pejam sekejap-sekejap boleh. Lepas tu tuan-tuan tengok ulama-ulama ada setengah orang dia bila dia semayang dia pakai tudung. Kita kata dia ni orang perempuan mana pula ni kan. Dia pakai selendang kan. Ulama-ulama, baba, tuk-tuk guru, ustaz-ustaz, tuk-tuk imam, dia semayang dia pakai tudung. Apa sebab? Nak menghadkan pandangan, bukan nak tunjuk warak. Ada kata, mu pakai tudung mari semayang warak. Bukan nak tunjuk warak bodoh. Orang nak suruh kita ni hadkan pandangan. Sebab bila kita pakai tudung kan ditutup gini tak? Dia akan nampak satu tempat je. Kiri kanan tak nampak dah. Jadi nak jaga pandangan ni pakai tudung. Pakai tudung. Bukan nak tunjuk warak macam tutup Imam Koh kan? Dia pakai tu nak hadkan pandangan biar nampak tempat sujud saja. Supaya mata ni tak meledak. Sebab kalau kita tak pakai tudung, kadang-kadang orang tak mampu nak kontrol mata dia nampak semua. Kadang-kadang nampak jemaah sebelah ni duduk tergaru-garu. Biasakan jemaah sebelah kita banyak-banyak perangai. Tengah duduk semayang dia garu. Tak ada 5 minit garu. Kata binatang ni manusia ke beruk mari semayang duduk main garu-garu. Awak ni. Jadi ganggu kita nak semayang ni. Eloknya pakai tudung. Pakai tudung mu nak garu ke, mu nak terberok ke, mu nak berjoget ke, tak nampak dah. Faham tu? Tu dia. Kerana yang demikian itu lebih khusyuk hatimu. Memang bila mata kita tak tengok kesana kemari, hati kita mudah nak khusyuk. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan dalam semayangmu. Nak semayang tak suruh tengok Ada saya tengok dekat Terengganu. Orang semayang dia tengok kiri kanan dia. Allahu Akbar. Lambat orang lalu. Pantang orang lalu. Tengok. Sah tak semayang? Sah tak semayang? Tu soalan dia. PKP lagi ya? Sah tak semayang? Semayang sah. Selagi tak teralih dada tu sah. Tengok. Bila sah tapi tak beradab. Sebab tu kita ni sebut bab adab dalam semayang. Kalau nak kira sah saja berat tak ada adab, kacau semayang. Ada orang tak apa ustaz, asal sah sudah orang ni bodoh. Kalau ikut sah saja tak ada adab, hancurlah agama ni. Imam mari semayang Jumaat, baca khutbah pakai kain pelekat saja atas pada pusat, baju tak pakai. Sah tak khutbah? Sah tak? Sah kalau nak main sah lah. Tapi kau bodoh. Ittaqullah. Dia punya ittaqullah tu bulu tiak keluar. Ikut fiqh dia sah lah. Tapi adab ada tak? Tak ada adab. Tu dia. Jadi biar ada adab dia lah. Pakai comel sikit walaupun tutup aurat. Awak pergi meeting di pejabat, pergi mengadap raja, takkan pakai pelekat saja. Walaupun menutup aurat, tapi tak ada adab. Tu raja, ni Allah yang awak nak jumpa ni. Betul tak? Walaupun awak tengok sikit-sikit macam tu sah, tapi tak ada adab mata duk tengok kiri kanan, nak semayang kena usah orang. Betul tak? Jadi mata ni tengok tempat sujud semata-mata. Baik. Setelah itu pukul berapa berhenti ni? Isyak Isyak pukul berapa? Allah lamanya tak semayang PKP ni, tak ingat pukul. 45. Ada sikit. Alhamdulillah.
Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir, rukuk dan angkat tanganmu seperti cara telah disebutkan di dalam kaifiyat mengangkat dua tangan pada takbiratul ihram. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga engkau berada dalam keadaan rukuk yang sempurna. Ni nak rukuk. Lepas duk baca waladdallin, amin, baca surah. Lepas baca surah, apa nak buat? Angkat tangan nak rukuk. Allah, angkat tangan macam takbir tadi. Jangan terus apa ni, rokok. Ada orang lepas dia semayang, ni tak? Tangan macam ni tak? Dia rokok terus rokok, tak ada takbir dulu. Sah tak semayang? Sah. Adab lah, adab. Dia masalah adab. Waladdallin, amin. Baca surah Allahu Akbar, baru rokok. Baik, bila rokok, kalau boleh panjangkan bacaan takbir sehingga sampai betul-betul dalam keadaan rokok yang sempurna. Apa maksud dia? Lagi tak sempurna rokok, jangan berhenti takbir tu. Maknanya panjang sikit lah. Allahu Akbar. Biar rokok tu sekali dengan takbir. Faham tak ni? Jangan Allahu Akbar. Tak boleh gitu. Dia tak comel. Allahu Akbar. Boleh faham ni? Tu dia. Tapi jikalau sekiranya kita menjadi makmum dalam semayang, tunggu tu imam habis ucapkan takbir dan takbir intiqalah tu dulu, baru kita lakukan perbuatan solat. Faham tak? Contoh, bila tu imam kata Allahu Akbar, habis bar, baru awak rokok. Sami'allahu liman hamidah, baru bangun. Ni tu imam baru Allah, dia pun Allah juga. Saya tengok banyak berlaku, ramai orang buat macam ni. Jangan. Sebab dibimbangi awak mendahului imam. Kalau mendahului imam, semayang jemaah tidak sah lah semayang. Batal semayang awak. Mendahului imam mana boleh. Awak semayang jemaah kan niat makmum. Niat makmum tak boleh mendahului imam. Bagi imam habiskan dulu dia punya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamid. Allahu Akbar. Baru habis bar, baru kita bertindak. Batu nak jadi tu imam, dia kena bijak. Bila awak nak rokok, pastikan awak habis takbir sekali dengan rokok, baru jemaah belakang boleh ikut. Ada setengah imam dia buat macam ni. Minta maaf, dia kena demo kalau tak faham. Ada setengah orang dia buat macam ni, jadi imam dia semayang, dia nak rokok, Allahu Akbar, dia dah habis bar baru dia tunduk. Kan dia semayang, Allahu Akbar, baru dia tunduk. Sedangkan makmum seumpama perempuan, orang perempuan kan dia tak nampak imam. Dia bergantung, dia berpandukan, dia punya guide dia ialah kita punya takbir imam. Faham tak? Kalau imam Allahu Akbar baru rokok, muslimat di belakang ataupun orang yang tak nampak imam ni, dia dengar bar, dia terus rokok. Faham tak? Jadi nak di imam Allahu Akbar, awak punya bar tu biar habis sekali dengan rokok. Boleh faham ni? Dan kita makmum, pastikan habis dulu awak punya imam punya takbir, barulah kita rokok ataupun sujud ataupun buat segala
rukun semayang yang lain. Baik. Maka letaklah kedua telapak tanganmu di atas kedua lutut, sedangkan jarimu terhurai, dan tegakkan lututmu baik-baik. Jadi waktu rokok, tapak tangan atas lutut. Jangan sampai dekat kita punya keting tu. Tahu keting? Dekat betih. Orang panggil keting sini. Orang kelupa panggil binatang dia tu. Keting. Betih belakang tau. Ni hak depan ni. Udah kering. Tulang kering. Ikut orang Terengganu panggil keting ni. Dekat keting awak tu. Tahu keting tak? Kalau aku tunjuk kan. Lain macam pula. Jadi masa rokok gini. Nampak tak? Allahu Akbar. Ni lutut ni. Lutut. Jadi tangan terhurai. Tak payah pakai mic Dengar dah tak? Terhurai gini. Jangan bawah ni. Ada orang semayang pada bawah ni. Tak betul ni. Macam ni. Lepas tu dia punya kaki mesti lurus. Dah ustaz, kalau orang sakit lutut, turun kena garuk sakit lutut. Dia tak lurus. Boleh tak? Kalau uzur dimaaf. Kalau tak uzur, dia kena macam ni, lurus. Lurus, tangan ni pun lurus ni. Lurus. Boleh faham tu? Acu kata faham sekali. Ada orang weh. Ingat ke ceramah ke jin. Dah. Gitu. Jadi kalau betul-betul lurus, dia akan jadi berapa darjah tu? L. 90 darjah dia jadi. Lepas tu kalau betul awak buat lurus, kita letak air, kata ulama, kalau betul lurus L, bila letak air atas belakang tak kata dah. Sebab betul-betul dia jadi comel. Lambat pula isyak ni, aku lapar perut dah ni. Sungguh PKP ni banyak sungguh makan. Lepas makan. Gemuk balik apa. Allah. Dan ratakan belakang lehermu dengan kepala sehingga semuanya kelihatan seperti papan. Tadi? Ya, bagi L tu. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, sedangkan perempuan tidak berbuat demikian. Bahkan ia merapatkan sebahagian anggota kepada bahagian yang lain. Jadi siku ni kena bagi renggang lah sikit. Bukak gitu. Kalau perempuan, disunatkan rapat sikit. Dia tak? Rapat. Sebab orang perempuan ni, dia sujud pun tak boleh macam ni. Dia kena rapat gitu perempuan. Tu dalam semayang pun ada beza laki-laki dengan perempuan. Mana boleh sama. Ada setengah orang sekarang ni, orang perempuan nak hak sama rata. Apa yang lelaki boleh buat, dia pun nak buat juga. Dia tak? Apa yang lelaki dapat, dia nak juga. Lelaki boleh keluar rumah ikut suka hati, dia nak macam tu juga. Isteri kena minta izin suami kalau nak keluar rumah, dia nak juga. Biar suami minta izin dia pula. Dia nak hak sama rata. Bodoh ni. Dalam semayang pun tak sama. Orang lelaki, orang perempuan semayang tak sama. Awak mati sesak, semayang jenazah pun tak sama. Nak pengurusan jenazah tak sama. Mayat-mayat tak sama. Orang lelaki kepala belah mana? Orang lelaki kepala belah mana? Tak ingat nak jadi mayat lagu mana? Belah kiri. Perempuan belah kanan. Tengok. Semayang-mayat tak sama. Semayang pun tak sama. Macam mana awak nak sama kata? Orang lelaki boleh kahwin sampai 4. Orang perempuan nak juga dapat suami lebih. Bodoh. Tuan-tuan gelak di Indonesia berlaku banyak.
Kalau istilah orang lelaki kahwin 4 ni dipanggil poligami. Nampak tak? Kalau Indonesia setengah tempat berlaku dipanggil poliandri. Poliandri ni maknanya seorang perempuan boleh kahwin dengan ramai lelaki. Bagi dia sebab nak sama rata. Pelik. Indonesia ni setengah tempat pelik sikit. Sebab dia bila rakyat ramai sangat, ramai ni banyak perangai lalu lah. Tak? Banyak bahasa sikit. Bukan semualah ulama-ulama ramai Indonesia. Nah, ulama-ulama pun ramai di Indonesia. Hak pelik-pelik pun ramai di Indonesia. Pelik sikit lah. Jadi kita tak sudah ikut lah hak pelik-pelik tu. Nah, kita ambil yang bagus-bagus. Tu dia. Kemudian baca olehmu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih wallahu a'lam. Itu sambung semula lah. Sambung. Rekah sikit malam ni tak? Sebab kita kalau boleh tak nak lama-lama kat masjid ni. Tapi tak apa, selagi tuan-tuan jaga social distancing. Tuan-tuan semayang ni, tuan-tuan kena jaga jarak. Tanya dengar kuliah pun jagalah jarak. Ni Allah siapa peluk. Jaga jarak. 1 meter. Pasal kita tak habis lagi COVID ni, ada lagi. Hari ni 3 kes baru. 3 kes baru. Tapi semua kes import lah. Ia balik pada luar negara. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ni sampai bila-bila lah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir sekali macam biasa tuan-tuan saya kita nak umumkan sumbangan dana untuk saya punya pusat tahfiz macam biasa. Untuk makluman tuan-tuan, akibat daripada COVID-19 dan bila dilaksanakan PKP, memang kita terjejas teruklah tahfiz ni. Dan saya yakin bukan tahfiz saja, banyak orang terjejas. Cumanya bila tahfiz kita buat secara percuma, memang kita tak kenakan apa-apa yuran, dan itu yang memberatkan sikit dari sudut maintenance ni. Tambah pula sekarang ni kita tengah buat cawangan kita di Kuala Terengganu. Itu tanah 2 ekar diwakafkan oleh seorang hamba Allah ni untuk kita bina sebuah kompleks tahfiz percuma. Kos keseluruhan lebih kurang 3 juta. Dan baru ni sebelum PKP kita dah tambung tanah. Bila start PKPB, alhamdulillah tambung tanah tu pun dah selesai. Melibatkan kos 150,000 lebih. Alhamdulillah baru siap tambung tanah 2 minggu lepas. Sebabkan kita kekurangan dana start waktu PKP. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita nak sambung lagi lah. Oleh kerana kita dah buka banyak sektor, jadi kita nak sambungkan lagi kita punya projek pembangunan ni. Kita baru nak start nak start pasok tiang, nak buat piling semua benda lah. Jadi saya minta tuan-tuan wakaf. Kita sama-sama infak dan wakaf. Wakaf ni wakaf pendidikan untuk urusan kita punya tahfiz, termasuklah urusan pembangunan ini. Satu bahagian ni RM50. Tuan-tuan pakat-pakat derma lah. Pakat derma insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala yang besar. Kita nak menikmati pahala derma ni bukan setakat waktu hidup, bahkan masa mati. Masa mati sekalipun. Alhamdulillah saya sangat syukur pada Allah bila tengok masjid jemaah tuan-tuan ni, jemaah di masjid tuan-tuan ni banyak menyumbang. Dan baru ni 2-3 hari lepas kita baru saja dikejutkan dengan berita bela kita, almarhum Haji Akhir Dahlan. Ni antaranya rapat dengan kita jugalah, antara rapat dengan saya, dan saya yakin rapat dengan penceramah ustaz-ustaz yang datang. Sebab dia salah seorang jawatan kuasa. Kalau dulu Pak Saleh tak, lepas tu Ustaz Zul. Maknanya ni sekarang ni Haji Akhir. 3 orang ni saya boleh bersaksi dengan nama Allah, diorang antara orang yang banyak menyumbang. Haji Akhir pun samalah. Haji Akhir ni setiap kali kita buat collection untuk tahfiz ni, macam-macam mana pun dia akan bagi. Dia akan bagi juga RM10, kadang-kadang RM50 dia masuk wakaf. Dan Allah Ta'ala bagi dia kelebihan itu, suka menderma. Dan saya yakin dengan nama Allah, dia sedang menikmati pahalanya yang dia telah infak sebelum ni. Hari ni dia nikmati pahala di alam barzah. La haula wa la quwata illa billah.
Orang yang selalu datang ke masjid, orang yang selalu komit dengan majlis ilmu. Kalau dia ada malam ni dia marah. Dia antara orang yang marah kalau saya berhenti awal. Saya kata nak berhenti dah, lapar perut lah, buat-buat gurau-gurau. Dia marah, sambung lagi ustaz, pukul 9 ke pukul 10. Dia lantang. Biasa dia duduk situ. Dia duduk situ. Hari ni tak ada dah. Yang ada cuma amalan dia, pahala dia membantu dia. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu saya buat tahfiz percuma ni, tujuan dia saya nak buka ruang pada semua orang untuk menyumbang. Sama-sama kita nikmati saham akhirat ni. Masing-masing buat pahala. Jadi nanti tabung ada disediakan tak? Macam biasa, tuan-tuan boleh infak lah. Ni nak masuk wakaf pun boleh. Niat sekali untuk orang yang telah meninggal dunia. Wakaf 50 sebahagian. Ataupun kalau tuan-tuan ada zakat, nak beri zakat tak? Boleh salurkan zakat. Zakat harta tu kalau ada jangan simpan lama-lama. Sebelum mati tu beri. Tunaikan insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri pahala besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.